لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Guys, ni Acap nak tanya sikit ni. Korang ada tak masalah nak tengok movie ini, nak tengok movie itu tapi tak available? Nak dekat Netflix Malaysia. Stress. Ni Acap nak bagi tahu korang. Ini kita je Ni dengar betul-betul. Lepas ni confirm korang dah boleh tengok dah. Alright. Kat sini Acap nak suggestkan korang satu server ni. Apa dia? VPN Surfshark. VPN Surfshark ni adalah salah satu software ataupun medium yang membolehkan korang akses konten daripada luar negara. Contoh macam movie, drama, live sport dan macam-macam lagi. And dengan VPN Surfshark ni juga korang boleh akses Netflix kat luar negara. Contoh macam dekat US, Netflix kat Singapura, dan korang boleh akses dekat mana-mana streaming website yang lain. Best kan? Kalau korang nak tahu, Surfshark ni juga dia ada feature yang boleh jaga security dan juga privacy korang. Contohlah apa benda yang korang search, apa benda yang korang buat kat dalam tu takkan dapat track, dan juga diorang takkan simpan apa-apa data. And kalau korang risaulah kan, korang punya device kena virus ke apa ke, jangan risau, tak kena hack, tak kena apa. Sebab Surfshark ni ada clean web yang boleh protect segala virus dan juga data korang daripada kena hack melalui alert notification. And yang paling best sekali guys, diorang ada lebih 3,200 server dari lebih 95 negara. And korang juga boleh connect dengan unlimited device. Pakai je dekat mana dengan menggunakan satu account saja. Untuk pengetahuan korang juga, sekarang Surfshark ni tengah menawarkan harga monthly yang sangat rendah dengan 30 hari money back guarantee tau. So kalau korang nak masuk, korang guna ni promo code Acap yang ini, and korang boleh dapatkan 83% off dan tambahan 3 bulan percuma. Acap payung lah. Yang penting korang kena download Surfshark dekat mana-mana platform. Antaranya kat Smart TV, Windows, Mac, banyak lagi lah. Ataupun kalau korang tak faham, nak maklumat lanjut, korang boleh check it out dekat website dekat bawah ni, surfshark.dis_Ashraf here. So korang tak payah pening lepas ni, korang tak payah fikir macam mana nak tengok movie yang tak masuk kat Malaysia. Kat sini semuanya ada. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Guys, how was my hair? Aduh yai. Tapi okay tu, bila buat rambut macam tu kan, aku dapatlah lebih 400 lebih komen dekat satu video. Yang jangan-jangan aku dapat. Biasa cerita seram macam ni kan, orang takkan cakap pasal cerita aku punya kan. At least ada lah dapat perhatian sikit. Orang perasan lah yang bercerita ni Acap dah lain. Alhamdulillah. Tak ada lagu je. Okay guys, untuk cerita malam ni kita nak cerita tentang biasalah guys, setiap bulan akan ada satu slot untuk asrama. Untuk malam ni dahsyat juga cerita, tapi kedua-dua cerita daripada blog Aspura. Dan kita akan tengoklah cerita dia pasal apa. Kita akan cakap sekejap lagi. Macam biasa, kita layan intro dulu. Jangan lupa like, subscribe, juga hit bell notification. Acap dah tukar rambut. Kalau tak belajar subscribe, tak tahu nak cakap apa lah. Like tau video ni. I see you when I see you dah tau. Dah habis pula. Let's roll it. Okay guys, untuk asrama ni macam biasa lah guys Kalau kita sebelum ni cerita pasal dom, kita ada cerita pasal tandas, kita ada cerita pasal tangga dan sebagainya. Kita tahulah guys, asrama ni pun sebenarnya simpan 1001 kisah. Sebab tempat yang dirikan asrama tu pun bukan datangnya daripada pihak kita. Maksud aku mungkinlah sebelum ni rumah orang lain, rumah dia, anda didirikan sekolah. Mungkin tempat tu so itulah dia. Kita ni kadang-kadang duduk asrama adalah gangguan sikit-sikit. Aku rasa setiap asrama lah akan ada cerita kena rasuk, akan ada cerita-cerita urban legend. Pasal apa, orang duk minta Acap tolong buat cerita pasal budak asrama yang kena hempap dengan loka sebab tak pergi sembahyang Jumaat. Klise. 5 tahun kau masuk sekolah tu, 5 tahun kau dengar pada orang yang berbeza-beza. So benda tu agak bagi aku urban legend lah. So aku tak nak lah cerita pasal benda yang orang dah tahu. So kau dah dengar daripada sini kau, itulah jalan cerita dia. Okay, untuk cerita kali ni kita nak cerita tentang sebuah asrama yang berada dekat bahagian Penang sana. Dia punya tempat dia dekat Georgetown. Sekolah asrama Georgetown dekat mana? Dirahsiakan. Tak boleh bagi tahu sekolah mana
Oh, dia minta tak bagi tahu. Okey. Sekali lagi ya. Georgetown. Georgetown dia tak nak bagi tahu nama sekolah dia nak buat macam mana. So kita rahsiakanlah. Alright. Nama mamat yang kena pada dalam cerita ni adalah Syazwan dan juga Aiman. Okay. Untuk Syazwan dan juga Aiman, I am telling your story now. Okay. Syazwan dan Aiman. Okay, kisah ni bermula ketika mereka berdua ni sebenarnya pada tahun senior waktu tu, tahun 2012. Baru lagi guys. Baru tak baru lah. 2012 dah 10 tahun dah man. Kan? Rasa macam dah tua siap aku. 2012 dah 10 tahun. Okay, 2012 ketika waktu tu dia sudah berusia 17 tahun. So dia ni biasalah bila dah senior ni macam-macam lah perangai-perangai, orang kata apa, licik keluar lah. Bukan nak kata diorang ni jahat ke apa, tapi mungkin licik dan juga nakal. Macam aku juga dulu kan. Kita pun sama lah kan. Dah form 5 dah naik kepala. Kita dah senior. So it's okay man. Alright. Dua orang ni memang terkenal dengan Fly. Okay, siapa-siapa yang mungkin tak tahu apa itu Fly, macam mana aku nak cakap, benda ni tak baik tau. Kalau aku nak bagi tahu korang secara telus dan juga tulus, korang cari dah sendiri apa maksud Fly tu. Kan sekejap lagi kan diorang kata aku mengajar kau pula. So aku tak nak bagi tahu. Fly, bila diorang ni suka Fly, so diorang ni dah macam rasanya rumah tu seperti rumah pula, dia punya hostel tu dah macam rumah dia sendiri. Suka hati lah nak keluar-keluar, nak balik-balik, tak nak balik sudah. Dia macam tu. Satu hari ni guys, berlakunya satu kisah yang membuatkan mereka ni agak insaf selama sebulan sahaja. Sebulan je dia insaf. Dan menurut cerita dia bagi Acap quite nice juga. Okay, bermula di satu malam di mana mereka dah planning untuk fly. Waktu malam tu ada perlawanan akhir UEFA Championship. Yang mana tengok bola tu tahulah, ada final UCL malam tu, and diorang nak keluar daripada asrama tu untuk pergi menonton bersama kawan-kawan dia dekat luar. Macam biasa guys, UCL akan habis pagi buta. UCL akan habis tak adanya kalau penalti aku rasa sampai subuh. Tapi waktu tu tak, 2012 tu siapa lawan siapa tak ingat lah, tapi tak sampai subuh lah. So waktu tu diorang dah keluar daripada asrama tu, and waktu diorang nak keluar tu, diorang kata tempat tu ataupun pagar sekolah dia tu pagar baru. So banyak pagar-pagar yang pernah diorang lubangkan dulu ni dah ditampal semula dan diletakkan pagar baru. So waktu tu diorang ni bawa cutter sendiri, dia potong kawat dekat pagar asrama dia tu, and diorang pun berjaya lolos. Diorang keluar tempat diorang tu macam ada satu macam padang besar, naik bukit sikit, turun bukit, terus lagi akan jumpa mamak. Ini apa yang diorang bayangkan lah kepada Acap. Georgetown kan banyaklah kedai-kedai macam tu kan. So bila dia dah sampai, dia tengok bola apa semua, dah shock, dah enjoy, dah kenyang, dah ngantuk. Habislah bola tu pada pukul 3.40 lebih pagi, 3.30 lah macam tu, 3.30. So 3.40 tu dia dah atas puncak, dia kata waktu tu. Aku dengan Aiman Cap waktu tu, kami berdua dah sampai ke atas bukit tu. Tinggal nak turun, kita orang nak lalu padang tu, and then kita orang akan masuk ke sekolah. Kita kena masuk sekolah tu sebelum pukul 5 Cap. Sebab kalau lepas pukul 5 confirm habis kantoi. Kita orang dapat pengalaman, so kita orang tahu. Sampai dekat atas bukit tu Cap, aku dengan Aiman perlahan-perlahan turun daripada atas sampai ke bawah. And bila sampai ke bawah Cap, aku dengan Aiman rasa pelik. Sebab masa kita orang turun tu, kita orang tak pernah jumpa jalan ni tau. Which is jalan tu nampak macam ada dua cabang, ada kiri dengan kanan. Sebab biasa kita orang ni fly, kita orang tak pernah nampak jalan ni. So aku macam dengan si Aiman ni cakap lah, Man, ini salah jalan ke Man? Entahlah Wan, aku tak pernah nampak jalan ni Wan. Habis ni nak pergi mana? Kiri ke kanan? Kita patah balik lah Wan. Otak kau, ni dah pukul berapa ni nak patah balik? Alah, habis macam mana ni? Tak apa, aku biasa dengar orang tua cakap kanan lebih afdal. Kanan kanan, jom. So dia pun bergerak ke arah kanan bersama dengan Aiman tadi. Dia berjalan depan, sampailah dia nampak ada satu macam belukaan, macam semak-semak tinggi depan dia. Dia macam Man, ni bukan jalan dia Man. Sumpah, bila masa ada semak ni, ikut je lah, depan tu dah sampai dah. Nampak tu. Lepas tu dia pun jalan ke depan, dan sampai kat depan Cap, aku nampak ada orang kata apa, satu pagar warna coklat, pagar kayu lah senang cakap, dekat depan kita orang dua orang. Cakap, Man, mana datang pagar kayu ni Man? Tadi kita punya pagar kawat, pagar besi, ini bukan pagar dia. Oh lah siap, salah jalan ni, kita patah balik lah. Tapi inilah jalan dia. Kau perasan tak tadi ada tiang satu tu,
Lepas tu kat sini ada kawat ni. Inilah jalan kita pergi sekolah. Habis yang papan ni apa benda? Bukan main tinggi lagi. Waktu tu Cap, serius aku cakap dengan kau, papan tu tinggi gila Cap. Adalah 2 kali aku. Aku punya tinggi dalam 168 macam tu. 2 kali aku. Tinggi gila Cap papan tu. Aku pun tak tahu apa yang papan tu buat kat situ. Habis ni papan apa? Tu aku tak tahu tu. Dah lah, belah lah. Jom lah. Takut lah malam-malam buta ni. Diorang pun nak gerak lah daripada kawasan papan tu. Waktu si Wan ni toleh ke belakang, tiba-tiba Aiman tepuk bahu dia. Wan, asal kau ni? Kau tengok tu Wan. Waktu tu Cap, Aiman tunjuk ke arah belah kanan kami. Dan waktu aku tengok ke arah kanan tu Cap, ya Allah Cap, waktu tu mengemang gila Cap. Sebab papan yang aku nampak depan aku tu tadi panjang Cap. Panjang gila. Sepanjang mata aku boleh nampak lah kawasan luas tu dekat belah kanan aku tu. Sepanjang tu papan tu ada. Waktu tu aku dengan Aiman ni apa lagi? Berdesup le lari ke belakang. Sebab yelah kau bayangkan tak pernah nampak benda tu kat situ. And kawasan tu memang tembok dia tiba-tiba ada. And waktu tu memang panik lah dua-dua ni lari Cap. Dua-dua ni lari. Berlari kita orang, patah balik. And kita orang sampai balik dekat jalan kiri dengan kanan tu. Bertengkar lah kita orang ni. Aku dah cakap kiri, kau ikut aku apa? Bising-bising. And kita orang pun berjalan ke arah belah kiri Cap. So bila kita orang lari ke arah belah kiri, kita orang nampak tempat tu macam ke bawah tau. Apa orang kata? Bukan menjunam, apa tah, dia nak ke lereng bukit lah, dia nak ke turun ke bawah. So waktu tu okey, ni jalan ni betul sebab kita orang memang jumpa benda ni. Sebab kita orang naik dulu. So ini jalan betul, jalan nak turun. So kita orang pun turun Cap. Masa kita orang nak turun tu Cap, kat situ Cap, ada satu batu besar tau Cap. Kat situ ada satu batu besar kat situ. Aku tak tahulah waktu tu aku takut ke, aku seram ke, tapi aku nampak Cap, ada sekumpulan warna hitam tau dekat atas tu. Banyak gila. Aku cakap, Man, tu Man, apa tu Man? Jangan tegur, lari. Aiman cakap dengan Dak Syazwan tu, dia orang pun berlari ke bawah. And bila dia orang berlari ke bawah waktu tu, menurut Aiman, dia kata, Cap, waktu tu Cap, aku dengar bunyi orang nangis Cap. Masa tengah lari ni, tengah seram ni, kita orang dengar bunyi orang nangis. Bunyi dia macam tu halus gila Cap waktu tu. Waktu tu memang kita orang memang tak fikir banyak, kita orang teruskan berlari. Waktu kita orang terus berlari nak turun ke bawah tu Cap, waktu tu aku sekali lagi Cap diganggu dengan satu lagi deria Cap. Aku terbau lada hitam yang sangat kuat gila babi lah. Sumpah aku cakap, kuat gila bau tu. And aku waktu tu dengan cakap dengan Wan, aku tak kira apa Wan, kita turun daripada bawah ni, aku nak kita ikut jalan raya. Aku tak nak kita ikut benda ni. Waktu tu memang kita orang turun, kita jumpa mamak tu balik. Waktu tu dua-dua ni mencungap lah, berpeluh. And waktu tu aku tengok jam aku dah 4:30 pagi. Macam aku cakap tadi Cap, pukul 5 kita dah kena ada kat situ kan. So waktu tu aku dengan Wan ni memang decide untuk masuk ke sekolah ikut pintu besar. And waktu tu luck lah guys, sebab sampai dekat pintu sekolah tu, Pak Gad tu tengah tidur steady punya. Aku pun naik lah dengan Wan, dengan Aiman ni, berdua ni naik ke hostel. Diorang dua-dua mandi, dan diorang pun turun ikut sama waktu subuh pada pukul 5:10 pagi. Kita orang berdua turun, ambil wuduk macam biasa, buat macam tak ada benda jadi. Kita orang semayang dan apa semua settle. And lepas kita orang habis semayang Cap, Ustaz datang buat announcement. Dia bagi tahu yang malam tadi rupanya ada 7 orang pelajar wanita kena histeria. Dia nampak ada sekelompok warna hitam berlega-lega dekat asrama Aspuri. Malam tadi juga Ustaz dengan beberapa orang yang lain membantu untuk selesaikan masalah tu. And Alhamdulillah Ustaz kata dia dapat buang dah dekat hutan belakang sekolah kami. Dan dia dah pagar seluruh belakang kawasan sekolah kami. Dia minta jangan ada siapa-siapa pun pelajar yang mencerobohi kawasan tersebut selama 7 hari ini, terutama pagar yang berada dekat belakang sekolah kami. So itulah dia cerita yang dikongsikan oleh Syazwan dan juga Aiman kepada kami. Macam itulah. Okay guys, so itu dia cerita yang pertama. So kita dah move out ke cerita yang kedua.
Cerita kedua ni pasal Ehsan. Nama dia Ehsan. Ehsan ni merupakan seorang pelajar tingkatan 3 sekolah tinggi asrama dekat Melaka ni. So dia berkongsi cerita kepada aku lah. Waktu ni tahun 2003 lebih kurang 19 tahun lepas. Waktu tingkatan 3 15. Aku suka kan kira umur orang 15 tambah 19 34. Aku suka benda tu. So waktu ni dia dah 34 tahun dah. Mungkin dah jadi bapa orang dah si Ihsan ni. Alright, Ihsan, terima kasih kerana menghantarkan email kepada kami, kepada korang semua yang mungkin hantarkan kisah-kisah seram korang. Acap bagi tahu sekarang, ini adalah email khas kami untuk kita orang baca kisah seram korang. Jangan tanya Acap lagi kat mana, nak hantar kat mana. So guna email yang ini. Okay, alright guys, so jom kita move out ke cerita Ehsan. Alright, Ehsan kata waktu ni Cap, benda ni terjadi pada waktu aku tingkatan 3 tahun 2003 tadilah. Dia kata benda ni agak seram pada aku sebab waktu aku masuk tu benda-benda macam ni tak adalah banyak berlaku. Cuma apa yang berlaku pada aku hari ni insya-Allah lah boleh bagi iktibar kepada semua. Alright, Ehsan, cerita dia bermula ketika dia masuk sekolah sebagai seorang senior dan juga esko pada tahun 2003 tersebut. Dia ni dah form 3 dah guys, and then dia ni merupakan senior kepada form 2 dan juga form 1. So dekat dalam dorm tu dia ni seorang esko dan ada lagi 12 orang pelajar lah menurut si Ehsan ni. Okay, so waktu tu guys, bila dia sampai kat asrama tu, dia pergilah tengok dia ni dorm mana. Dia tengok, oh aku blok E. Dia kata, okey lah, cantik lah blok E kan, dengan budak-budak dia juga. And sampai je dekat blok E, dia sampai dekat tempat yang di mana dia patut dia masuk tu lah, dorm yang patut dia masuk tu. Dia tengok, apa yang kurang dorm ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang betul pelajar. Loker aku tak ada. Kau ajar betul. Dia kata macam tu lah. Sebab sebelah katil lah esko tu sepatutnya ada satu loker. Biasanya loker khas untuk esko lah. Ni tapi diorang punya budak-budak pelajar ni ada, dia punya tak ada. Macam hawa betul, siapa yang pergi uruskan ni sampai loker aku lupa ni. Aduh, ada satu kerja. Waktu tu ada mengomel lah seorang-seorang. So dia pun keluar daripada dia punya dorm and then pergi kat dorm sebelah. Adalah Syakir, dia punya member, dia punya esko orang sebelah lah. Lepas tu kata, okay, free fikir. Asal tu dia orang tak letak loker aku. Serius lah, serius babe. Dia kata, jom lah turun jap, ambil loker aku. Kat mana? Bilik loker lah. Ada kunci ke? Ada. Jom. Sebab dia kata setiap esko memang ada tau kunci untuk pintu loker tu. Sebab kalau ada masalah loker budak-budak patah ke apa, diorang akan uruskan sendiri biasanya. Okay, sampai je dekat bilik loker tu, diorang pun tengok ada lah few loker, 7-8 loker kosong, loker lama kat situ. Dia pun tengok, mana cantik lagi? Aku rasa yang ni kot. Aku rasa yang ni cantik. Ni aku rasa ni cantik. Aku ambil yang ni lah. Kau serius lah Bob? Nama samaran dia Bob dekat asrama. Kau serius lah Bob? Yang ni okey kot. Itu okey tapi dah berkarat lah tepi tu. Aku ambil yang ni lah. Yang ni okey. Serius lah yang ni? Yang ni lah. Suka tinggal lah. Jom lah kita angkat naik atas. Okay, jom. So dia orang pun angkat ke atas, and then dia orang letakkan dekat tempat yang sepatutnya lah di sebelah katil si Bob ni. So bila dah letak barang tu kat situ, dia pun buka lah loker tu. Dia buka engsel tu macam tu dia buka lah dia punya loker tu. Waktu dia buka loker tu guys, dia kata dalam loker tu ada 2 patung kecil dekat dalam tu. Kecil je patung tu. Macam mana aku nak tunjuk Adalah besar ni. Besar ni lah yang orang duk tampal-tampal kat kereta tu. Ada 2 kat situ, warna biru dengan warna pink. Tak ada gambar lah. Macam mana nak ada gambar? Tahun 2003 tu kalau ambil gambar pun mungkin pakai Blueberry kot. Blueberry buah Blackberry. Itu pun paling canggih lah kot. Takkan nak pakai kamera Kodak pergi ambil gambar nak. Tak adalah gambar guys kan. Tak semua footage ada gambar. Maksudnya, yelah aku faham kadang-kadang korang nak cerita ni biarlah ada proof, ada gambar, video ke apa, footage ke. Memanglah aku pun nak. Aku yang cerita benda ni, aku pun nak footage tu. Tapi kalau aku nak tunggu footage je, bila aku nak ceritanya? Faham tak kat situ? So kita kena go through cerita orang ni tanpa footage. Betul atau tak tu terpulang lah pada korang sendiri. Aku pun sendiri dah 2 tahun dah buat benda ni, aku pun tak tahu benda ni betul ke tidak. Tengok aku dah membebel lah. So yelah, bagi aku lah, kalau nampak hantu dapat ambil gambar tu rezeki. Tapi tak adalah setiap kali nampak hantu tu dapat ambil gambar. Itu tipu namanya kan. Okay, jom. Alright, so waktu tu dia kata ada 2 bear dekat dalam dia punya loker tu. Ni bear siapa ni? Okay, nampak
Kau pedulikan je lah, kau letak je lah barang kau dalam ni. Letak je tepi bear tu. Daripada letak tepi, baik aku buang. Dia kata macam tu. Bob, jangan. Kau tak pernah dengar ke orang kata kalau apa-apa jadi, jangan buang barang-barang yang bukan kita punya. Habis kau nak suruh aku simpan bear ni. Kau ingat aku apa? Takkan tak pernah tengok, mana tahu bear ni ada apa-apa. Tak ada lah, mengepek lah kau ni. So dia pun ambil bear tu, and then dia letak kat tepi bakul tu, and memang dia nak pergi buang lah benda lah tu. Okay, cut it short. Dia simpan barang-barang dia apa semua, dah settle, dia tutup locker dia, and then dia pun lepak dekat dalam dorm tu apa semua. Budak-budak junior dah masuk, dia briefing sikit dan sebagainya, dan settle. Okay, Maghrib pun menjelma, azan maghrib berkumandang. Dia dan juga budak-budak dom dia pergi ke surau asrama. Sama juga dengan pelajar-pelajar lain dekat blok tu. Semua gerak sekali. Dan selepas selesai solat isyak, mereka pun balik ke blok asrama tersebut. Tapi pelajar-pelajar junior tak dibenarkan untuk naik ke blok. Hanya kami, esko-esko dan juga beberapa senior yang lain yang pergi naik ke atas blok lah, nak tidur. Biasalah tu senior kan. Okay, alright. So waktu aku naik cap ke atas, aku masuk dalam dom aku. Bila aku masuk dalam dom aku cap, aku tengok loker aku dah terbalik. Bukan dah terbalik, contoh ni loker, bukan dah terbalik macam ni, tapi dah terbalik macam ni. Dapat bayang tak? Loker dia patutnya macam ni, dah tertingkup lah. Dah tertungkup apa benda dah. Dah menyungkur ke bumi lah, dah menyembah bumi dah. Abang kata usuk bilcah, dah menyembah bumi dah. So aku macam apa hal ni macam ni? Siapa nak buat aku ni? And waktu dia sampai ke arah katil dia, waktu tu dia kata barang-barang dia dah berkepau dah mat dekat bawah tu. Lagi dia pening. Siapa duk pergi dajal dia ni? Tapi waktu tu dia malas nak fikir, dia malas nak argue sebab dia ngantuk kan. Macam aku cakap tadi, dia pun angkat balik dia punya loker tu, and then dia pun sumbat barang-barang dia. Okay, masa dia angkat loker tu, dia kata dekat tepi tu kan ada bakul yang aku cakap dia buang bear tu tadi kan. Bear tu macam bear tergabur juga lah. So waktu tu guys, dia kata dia nak pergi buang sampah dekat bawah. Dia angkat bear tu sekali, and then dia buang sampah dekat dalam tu, and dia turun, dia buang sampah dekat satu tong sampah besar dekat asrama tu. Bagus kan esko ni? Biasanya kalau esko lain, Mat, kau pergi buang sampah tu Mat. Dia ni bagus pergi sendiri. Alright. So dia pun naik balik, and then dia kata dia nak tidur. Memang dia mengantuk gila malam tu. Dia tutup loker dia, dia tutup lampu, dia pun selubung badan dia. Pukul 11 lebih macam tu cap, aku terjaga. Sebab budak-budak ni bising, dia orang baru habis prep. Waktu aku terjaga tu, aku tengok pintu loker aku cap terbuka. Aku macam, aduh siapa pula yang kacau aku ni? Tolonglah, aku ngantuk ni Mat. Dia pun bangun, dia tarik dia punya loker, dia lock, dia baring balik. Dalam lebih kurang setengah jam lepas tu, lampu asrama ditutupkan. Gelap gelita, dan aku pun terjaga sekali lagi sebab tiba-tiba gelap. And waktu tu cap, sekali lagi aku nampak pintu loker aku terbuka. Waktu tu aku dah menyirap. Aku nak tidur pun tak senang. Sekali lagi aku bangun, and then aku kunci loker tu cap, and aku cakap dengan semua junior-junior aku, siapa-siapa nampak, siapa-siapa buka loker aku ni, kau bagi tahu aku, biar aku sumbat dia dalam ni. Dia kata macam tu lah. And waktu tu dia ketapkan dia punya loker tu, supaya memang betul lock. And mustahil lah kalau ada masalah lock tu ke apa, benda tu buka sendiri kan. Dia memang dah selak, and dia try tarik, dung. Memang tak boleh nak buka. And then dia pun tidur, dengan harapan dia boleh tidur nyenyak lah. Dia tidur. Dalam pukul 3-4 pagi macam tu cap, aku tersedar sekali lagi cap. Aku tengok budak-budak ni semua dah tidur dah, nyenyak dah. So aku pun membalikkan badan aku ke arah belah kiri cap waktu tu. Waktu aku membalikkan badan aku ke belah kiri, tiba-tiba aku dengar bunyi. Waktu tu aku macam, apa tu sial? Aku pun jelingkan mata aku ke belah kanan sikit cap. Waktu aku jeling cam, aku tengok loker aku tu dah terbuka. Waktu tu memang orang kata seram lah kan. Seram, tapi dalam keadaan yang sama aku memang nak tidur. Aku bangun sekejap cap, dan aku tutup loker aku tu. Aku tutup, aku selak, dan aku duduk balik dekat katil aku. Dan waktu aku nak baring balik tu cap, depan mata aku cap, loker tu terbuka sendiri. Something not right lah. Waktu tu aku macam, ini loker ni memang cik hal lah.
kan, apa benda masalah pintu ke apalah kan. So aku pun bangun cap waktu tu sekali lagi untuk aku nak pergi push barang aku ke dalam. Aku takut barang aku penuh sangat, so dia macam menolak benda tu keluar. Waktu aku bangun cap, pergi ke arah loker aku tu, and then aku pergi tolak barang-barang aku tu ke dalam. Waktu aku masukkan barang-barang aku ke dalam, aku tertengok cap, dekat atas loker aku tu cap, ada 2 teddy bear yang aku dah buang tadi cap. Aku pun tengok dia. Aku cakap, aku dah buang siang kau. Macam mana kau ada kat sini? Aku bermonolog waktu tu dalam hati. Waktu tu aku cakap macam tu. Pelik lah. So aku pun nak capai lah bear tu, nak pergi buang lah sekali lagi. Waktu tangan aku nak pergi capai bear tu cap, bear tu, percaya atau tidak, berkelip depan aku. Waktu tu cap, tak payah nak cakap apalah. Memang waktu tu segala bulu aku memang meremang. Dan bear mat, macam ni, berkelip, warna hitam mata dia, berkelip macam tu. And then waktu tu aku hempas aku punya loker, and aku lari keluar cap. Aku lari keluar, aku turun daripada blok aku tu sampai ke blok bawah cap. Aku memang mencungap gila. 3 pagi semua orang tengah tidur. Aku tak tahulah masa aku hempas loker tu siapa bangun. Tapi waktu tu cap, memang aku lari ke bawah sampai ke bawah, and aku nak pergi ke rumah warden cap. Okay, nak pergi rumah warden ni, aku akan lalu Dobi tau. Dekat sebelah Dobi tu ada satu, apa ni orang kata apa, Dewan makan, and baru sampai ke rumah warden. Lepas tu aku pun berlari lah ikut jalan tu. Aku berlari sampai Dobi, and sampai je aku dekat Dewan makan tu cap, kat area situ ada satu tong sampah besar tau. Dekat tong sampah besar tu cap, kat tepi-tepi tu ada plastik-plastik hitam. And waktu aku tertoleh melihat ke arah plastik hitam tu cap, aku ternampak ada 2 bear kecil berada dekat atas plastik hitam tu. Itu tempat yang aku buang dia orang tadi cap. Waktu tu tak cakap banyak, tak sembang banyak, aku pun gebah dekat situ cap. Aku pengsan cap. Waktu tu aku tak tahu kenapa tiba-tiba dunia aku gelap. And aku sedar-sedar je waktu tu aku dah kat surau. Budak-budak kata aku mengacau. Dia orang kata aku asyik sebut balik macam tu lah lebih kurang. And then aku cerita semuanya kat ustaz. And bila ustaz dengar, ustaz pun macam okay, mungkin aku dah tersalah usik barang apa semua. And ustaz bawa aku cap pergi ke dom untuk check bear yang aku cakap tadi. And sampai dekat dom cap, aku buka loker aku, dalam tu tak ada bear cap. Tak ada bear langsung. Ustaz kata, mana bear awak? Tak ada pun dalam ni. Ustaz, ada ustaz. Saya nampak malam tadi. Mana ada, awak cuba geledah betul-betul. Aku geledah cap, geledah tak ada. Pasal aku baru teringat, ustaz, saya nampak dekat tong sampah semalam ada juga. Berapa bear awak ada ni? 2 ni je ustaz. Tapi saya tak tahu dah ustaz. So aku pun bawa ustaz tu pergi kat bear tu. And ustaz nampak dekat dekat tempat sampah tu memang ada, orang kata apa, orang kata ada benda lah yang dia nampak, and dia tak bagi tahu kita lah. Dan petang tu juga ustaz arahkan kami semua ni pergi buat longgokan api dekat belakang sekolah, and then kita orang bakar lah benda lah tu. And alhamdulillah lepas tu tak ada apa-apa yang jadi. Cuma aku diberi, orang kata MC lah, aku boleh balik selama 4 hari. And lepas tu alhamdulillah semua benda kembali seperti biasa. So itulah dia guys, cerita yang dikongsikan oleh Bob. Apa nama sebenar dia tadi aku dah lupa dah. Ehsan. Dia kata ini adalah pengalaman yang agak ngeri lah untuk dia. Gila kau, kalau aku pun aku lari mat, patung berkelip macam ni, gila, jangan buat pasal. So itulah dia guys, kisah-kisah asrama yang kita nak kongsikan kepada korang. So Acak harap korang terhibur. Tadi Acak dah cakap pasal email yang korang boleh kongsikan cerita seram. Okay, ada satu lagi pengumuman sebenarnya Acak nak bagi tahu korang. Alright, so dengan rasminya ini merupakan salah satu lagi kisah seram terakhir sepanjang konten Acak bersama. So lepas ni kita takkan ada lagi lah kisah seram. Mulai Senin minggu depan kita akan buat cerita pasal mungkinlah biodata penyanyi-penyanyi dangdut. tak. Gurau. Okey kan? Ni Acak nak bagi tahu sikit, mungkin korang boleh take note. Ashraf Channel lepas ni akan ada satu lagi segmen baru, segmen khas. Acak boleh cakap ini segmen untuk mungkin fighter-fighter yang pernah berjuang dalam bertarung dengan penyakit jiwa. Aku boleh cakap is a mental illness punya project lah. Alright, segmen baru dekat Ashraf Channel, segmen untuk mental illness. Okay, kepada sesiapa yang mungkin pernah melalui fasa kemurungan ataupun korang dah disahkan, dah didiagnose ada seperti yang berikut. Acap
menyatakan penyakit-penyakit ni seperti bipolar, DID dan sebagainya. Kalau korang tengok video ni, korang nak berkongsi kepada Acap, nak bagi inspirasi kepada orang tentang kisah macam mana jatuh bangkit korang sehingga korang sembuh, ataupun korang pernah buat percubaan nak bunuh diri, or so whatever korang nak sharekan kepada penonton, jangan risau guys, identiti korang akan dirahsiakan, semuanya sulit kepada kami. Korang boleh juga tulis korang punya kisah, ataupun korang boleh lampirkan nombor telefon korang ke email ini juga, and then kita boleh berjumpa. Mungkin kita boleh interview korang secara dalam call, ataupun kalau korang orang Melaka sudi datang ke sini, kami sangat-sangat berbesar hati. Alright, so nantikan segmen terbaru Acap, InsyaAllah kita akan execute it soon. Kita jumpa di video akan datang guys. I see you when I see you. Assalamualaikum, wacau lu, bye. Gerak dulu.